Objektif tugasan kumpulan kami adalah pertama, untuk memberi pengetahuan kepada umat Islam mengenai konsep makanan halal dan haram menurut Islam. Kedua, menyelesaikan perbezaan ciri makanan halal dan haram. Ketiga, menjelaskan kesan makan makanan halal dan haram kepada umat Islam. Dan akhir sekali, untuk menerangkan tuntutan pengambilan makanan halal adalah lagi baik. Pengenalan. Manusia mempunyai beberapa keperluan utama. Salah satu keperluan utama manusia ialah makanan dan minuman. Islam amat menitik beratkan pemakanan dan minuman dari sumber yang halal. Al-Quran menjadi sumber primer yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan bagi kehidupan manusia. Ia dijadikan sebagai panduan asas dalam penentuan halal dan haram. Walau bagaimanapun, realitinya kita masih tidak mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai pemakanan halal. Sedangkan apa yang masuk di dalam daging dan darah seorang Muslim akan mempengaruhi tingkah laku mereka dalam kehidupan seharian. Di dalam tubuh badan ada seketul daging yang apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh badan, iaitu jasad. Dan daging itu adalah hati. Saya akan terangkan mengenai konsep halal dalam Islam. Perkataan halal adalah dari kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan. Ia dinyatakan sebanyak 49 kali di dalam Al-Quran dan sebahagian besarnya merujuk kepada makanan. Majoriti ulama bersepakat mengatakan asal setiap perkara adalah harus dan halal selagi tiada nas yang nyata mengharamkannya. Konsep haram dalam Islam pula membawa maksud kepada dilarang. Umat Islam telah diperintahkan oleh Allah untuk memilih makanan yang benar-benar halal. Hal ini kerana terdapat kawasan kelabu antara jelas yang sah di sisi undang-undang, iaitu halalnya sesuatu makanan, dan juga yang jelas menyalahi undang-undang, iaitu haramnya sesuatu makanan. Sebagai orang yang bertakwa, makanan yang ragu-ragu atau syubhah ini perlu berusaha dielakkan bagi mengelakkan jatuhnya hukum haram. Ini antara prinsip dalam makanan halal terhadap konsep asas perundangan syariah. Antaranya ialah penentuan halal haram adalah hak mutlak Allah. Mengharamkan yang halal dan sebaliknya merupakan kesyirikan. Dan yang ketiga ialah perkara haram akan menimbulkan keburukan dan mudarat. Niat baik tidak menghalalkan yang haram. Dan seterusnya ialah jauhi syubhah agar tidak terjatuh dalam perkara haram. Akhir sekali ialah darurat membolehkan yang terlarang. Status makanan halal dan haram dalam Islam. Haiwan darat, hukum asalnya adalah dibenarkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Haiwan laut, haiwan buruan seperti ikan, sotong dan kerang adalah halal dengan syarat ia tidak beracun, memudaratkan dan memabukkan. Darah, hadis Ibnu Majah yang mengatakan kebenaran memakan darah yang tidak mengalir, iaitu dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, iaitu ikan, belalang, hati dan limpa. Mazhab Hanafi menyatakan darah ikan itu suci kerana bukan darah yang sebenarnya. Jika ia kering, maka darahnya menjadi putih. Atas dasar ini, ianya halal. Adapun darah yang haram itu apabila kering menjadi hitam. 4 kesan secara langsung apabila mengambil barangan atau makanan halal. Yang pertama, memberikan ketenteraman pada jiwa yang diperlukan oleh setiap manusia. Yang kedua, membina sikap dan semangat juang yang tinggi dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, pengambilan makanan halal dapat membersihkan hati dan menjaga lidah dari bercakap sesuatu yang tidak berfaedah. Yang terakhir, hidupnya akan mendekatkan diri kepada Allah dan Allah akan memakbulkan doa dan permohonannya. Seterusnya, 4 kesan secara langsung apabila mengambil barangan atau makanan haram. Yang pertama, menyebabkan jiwa tidak tenteram dan tidak seimbang kerana bertentangan dengan naluri fitrah manusia yang suci. Hati mereka juga sukar menerima kebenaran dan hilang rasa sensitif terhadap perkara-perkara kebaikan. Yang kedua, menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulul Aldin, sesiapa yang memakan barang syubhah selama 40 hari, hatinya akan kelam. Yang ketiga, seorang anak yang dibesarkan dengan makanan haram dan kotor akan membentuk watak anak tersebut sebagai anak derhaka. Ini adalah kerana makanan dan minuman yang diambil semenjak kecil lagi akan mempengaruhi dan menjejaskan jiwa akal budi seseorang setelah dewasa.
Yang terakhir, jasad mereka akan menjadi bakaran api neraka seperti mana yang dinyatakan oleh sebuah hadis dari tafsiran Al-Quran Al-Azim 87. Maksud, mana-mana hamba yang dagingnya tumbuh dari usaha yang haram dan hasil daripada riba, maka nerakalah yang layak baginya. Bagaimana alkohol dapat menjejaskan hati? Alkohol boleh merosakkan atau memusnahkan sel-sel hati kerana alkohol akan diproses oleh hati supaya boleh dikeluarkan dari badan anda. Hati boleh menjadi cedera atau rosak teruk jika alkohol diambil secara berlebihan dan berterusan secara kronik. Seterusnya, apakah kesan pengambilan alkohol secara berterusan? Yang pertama, peminum arak tegar berisiko tinggi untuk mendapat penyakit hepa hati yang teruk. Yang kedua, sesetengah peminum arak tegar boleh mendapat sirosis hati tanpa menghidap hepa. Golongan ini mungkin tidak mempunyai gejala-gejala awal penyakit sirosis hati. Yang terakhir, peminum arak yang tegar mempunyai penyakit hati seperti hepatitis, iaitu jangkitan kuman pada hati, mempunyai risiko yang tinggi menghidap sirosis hati. Dan seterusnya, kenapa daging khinzir adalah haram di dalam Islam? Hal ini kerana khinzir adalah haiwan yang sangat kotor dan biasanya hanya memakan apa sahaja benda yang diberikan kepadanya, dan ini menjadikan khinzir adalah gudang parasit dan bakteria yang membahayakan. Antaranya ialah cacing Schistosoma japonicum, iaitu cacing yang amat berbahaya kerana hanya dijumpai di dalam daging khinzir. Cacing ini masuk melalui dengan sentuhan ataupun meminum air yang mengandungi larva cacing ini. Kotoran yang datang dari tempat peternakan mungkin mempunyai cacing jenis ini, dan ianya berkembang dengan sangat cepat kerana cacing ini terdiri daripada dua jantina, iaitu jantan dan betina, yang boleh membiak hingga 20,000 telur, menyerang otak, dan ia juga akan menyebabkan limpa serta boleh membuat si mangsa lumpuh dan kematian. Yang kedua ialah cacing Ascaris. Ianya cacing yang pernah menjadi kontroversi kerana pernah dijumpai dalam badan si pesakit yang bertahun-tahun menderita sakit perut. Panjang cacing ini sekitar 10 inci dan boleh menyebabkan radang paru-paru, radang bronkus dan tidak boleh dibunuh. Ianya juga hanya boleh dikeluarkan dengan cara pembedahan. Kelebihan sembelihan cara Islam. Daging lebih lembut, segar dan bersih. Daging menjadi lebih lembut dan segar berbanding daging yang tidak disembelih menurut Islam. Daging juga segar dalam masa yang lama disebabkan kurangnya darah dalam daging. Belas kasihan terhadap haiwan. Nabi pernah mengarahkan supaya sentiasa belas kasihan terhadap haiwan dengan memastikan pisau yang digunakan benar-benar tajam bagi meluangkan rasa sakit. Secara rumusannya, oleh itu, pada dasarnya, syariat Islam menuntut supaya memilih makanan halal kerana ianya akan meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan. Hal ini kerana pengambilan makanan halal dapat menghindarkan diri daripada kemudaratan seperti penyakit. Bagi menentukan dan memilih makanan halal, seseorang itu perlu memastikan sumber makanan yang diperolehi tersebut jelas dan sahih tentang bahan yang digunakan dalam makanan tersebut, seperti bebas dari sumber yang syubhah dan haram. Hal ini dikatakan pengambilan makanan yang haram dapat menjejaskan kesihatan fizikal dan mental seseorang Muslim. Akibat dari pengambilan makanan yang haram dikatakan akan menjerumus seseorang itu agar sukar mendidik jiwa seperti keras kepala, angkuh dan cepat emosi. Lebih teruk lagi apabila kesan ini mampu merosakkan keturunan, masyarakat dan negara. Namun demikian, pengambilan makanan halal dan haram ini bukan hanya sekadar tentang perkara menjaga mental dan fizikal, malah ia menyentuh tentang ibadah seseorang. Hal ini kerana Al-Ghazali dengan serius menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahawa pahala ibadah akan hilang dengan makanan haram kerana makanan halal adalah asas segala ibadah. Oleh itu, Al-Quran menuntut setiap insan hendaklah memperhatikan makanannya sebelum diambil.